kita melalui fasa-fasa suram, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin tak jadi. Itu, sebenarnya bila kita laluinya, sedih memang sedih kita lalui. Kadang-kadang, kita fikir kenapa kita diuji begini, tetapi ujian itu untuk menguatkan, mental kita, menguatkan kita punya doa yang mana kita bila di saat begitu jangan kau buat benda lain. Setengah tu bila dah, kecewa, sedih dia buat benda-benda lain. Contohlah ada yang buat yang tidak elok ke berapa dah, macam-macam lah. Tapi saya ni maknanya mendekatkan diri pada Yang Esa. Hai, podcast Nona Superwoman Award 2024. Hari ini kita bersama dengan the one and only. Siapa tu? Datuk Sri Vida in the house. Halo semua, apa khabar? Kakak-kakak. I am me. Look at me. Look at Datuk Sri Vida. Yang juga penerima Nona Superwoman Award tahun 2024. Alhamdulillah. Glam Datuk hari ini. Ya. Baju busana daripada siapa tu? Busana daripada Kuntum. Glam as always. And look at me. Turban style today. Yes. And then dia punya look ala-ala. Apa ini? Princess? Ala-ala apa? Ala apa tema tu? Tema something different. Yang mana saya sopan kali ni. Saya cuba untuk control elegance. Yes. Okeylah Datuk. Sebenarnya dah berapa tahun lebih daripada sedekat Datuk dalam industri kan. Dan juga menjadi usahawan. Momen paling kontroversi yang Datuk Sri Vida pernah hadapi dan macam mana Datuk handle? Sebenarnya kontroversi kat saya ni dia up and down. Ada je kontroversi tapi yang saya pegang pada prinsip hidup saya adalah sebenarnya kontroversi itu bukan yang saya buat dan dia tercipta sendiri tanpa sengaja, malah ambil part sikit je dia dijadikan besar-besaran, terutamanya isu pasal bendera putih dulu. Sebenarnya saya buat charity, pergi beli-beli, bagi tolong-tolong orang yang tak ada income sebab tak boleh keluar kan. Tapi dia ambil kat ujung tu malah, perkataan malah tu satu Malaysia punya jaja bahas pasal tu, sedangkan cerita lebihnya dia tak ambil. Apapun yang saya rasa kalau kita benar, dia tetap akan nampak kebenaran dan saya ada di sini dan sentiasa akan ada sokmo-sokmo bersama semua-semua yang kata fans saya dan semua yang merindui Datuk Sri Vida punya gelak. Itu yang baru volume 1. Belum lagi yang kelima punya volume. Volume kelima tu dia natural. Tiba-tiba lucu pakai ayat-ayat ingat kau orang dah. Okay, Datuk, ramai yang kagum dengan kebolehan Datuk mengekalkan jenama, menjadi satu jenama yang kuat Datuk Sri Vida di SG, orang kenal dah. Alhamdulillah. Jadi di sebalik kejayaan Datuk Sri Vida tu, mungkin ada rahsia yang mungkin boleh kongsikan dengan Nona? Nak rahsia. Tapi kalau dah bongkarkan rahsia, pecah rahsia, sanggup dah ikut. Gitu. Kalau kita bekerja, awak ni kalau kerja kan 9 jam dah penat dah. Kalau saya ni satu hari 24 jam tu tak cukup. 7 hari seminggu tak cukup. 30 hari sebulan tak cukup kakak. Maknanya work hard. Tapi kita kena balance sikit dah umur-umur begini. Kena work and balance. Dengan kita kena macam carilah waktu hablum minallah, hablum minannas. Dan kena cukupkan masa tu. Masa kau, PT kau, kalau ikutkan kita biarkan dia kontrol kita tak cukup, kita kena kontrol. Maknanya aku ni kena kerja banyak ni je. Gitu. Ni. Tapi saya still bekerja. Still kerja lebih pada yang lain sebab masih perlu saya berjuang lah. Berjuang. Saya harap dia ada penghujungnya apabila saya capai saya punya goals. Apa goal tu? Goal saya banyak. Saya ni seorang yang tamak kejayaan, kekayaan, kebahagiaan dengan cara saya lah. Jadi saya semua itu perlu PT. Perlukan money. You need happiness. You need successful. It's completed with money, with your hand. Okay? Perempuan sekarang memang perlukan money kan? Datuk? Money. Your own money. Not your own. Jangan pinjam, but your own money. Don't own.
Tapi saya tengok energi Datuk Sri Vida memang ya Allah, saya muda pun boleh tercampak jauh lah dengan Datuk Sri Vida. Sekali Tu. dia macam Pamoga kakak, saya ah, minum. Saya minum kakak, benar sekali saya memang kalau cakap apa pun tu tak kena berniaga. Sebab barang itu, barang azimat dan barang yang dianugerahkan untuk kita sihat dan saya sendiri adalah consumer. consumer. Dulu kita memang belilah Pamoga ni. Dulu contohnya brand tu dulu. Maksudnya barang tu. Barang tu sebab saya masalah dulu darah tinggi kakak, stres nego tak naik-naik. Dulu masa cikgu gaji 4,500. Kehendak dan keperluan membuat-buat nak itu nak ini. Tengok orang berjaya, tengok orang kaya, kita cikgu. Maka stres lah. Macam mana aku nak buat fikir ni sampai darah saya dekat 200. Tapi saya cooling dengan minum masa tu tak ada nama Pamoga, dengan satu benda yang saya formulakan. Maknanya dengan delima campur gamak. Yang benda yang cooling-cooling kita kena cari. Maka bila saya buat macam tu, darah saya maintain daripada tahun 2009 tu. Alhamdulillah dia 120, 125 dan bawah dia 80. 125 semua normal dah tu Datuk. Ya, Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang kita penat ke berapa, dia pergi 130, tidur sekejap 125, 130 macam tu. Kata dulu masa jadi cikgu stres, naik darah tinggi. Ni dah popular, dah berjaya, stres juga tak? Stres saya menjerit kakak. Saya kalau kakak tengok saya buat live kadang-kadang pagi sampai malam, malam sampai pagi. You order buat mimpi indah, saya duduk live. Kakak, live TikTok. Sebab apa? Saya jiwa kita ni, jiwa Cik Siti Wang Kembang, berniaga selagi ada kita kudrat dan ada barokah kita nak. Dan saya masa ni pula saya banyak buat untuk F&B, salmon salted egg Cik B. Jadi bisnes saya ni, kakak jangan kata apa bisnes sekarang, Pamoga dah tak jual ke, tak laku ke? Ada. Pamoga untuk kesihatan. Untuk F&B ni sebab dia senang dalam population sekarang, makanan yang rare, orang dah tak boleh buat. Orang boleh buat pun dia sebab hujan les, sebab susah nak buat dengan modal yang tinggi. Tapi salmon Cik B alhamdulillah daripada tahun 2019 saya buat sampai 2022. Lepas tu tak cukup supply, baru saya buat kiler pula ni macam tu. And then dia pergi dengan lajunya, dengan luar biasanya, anugerah. Ini saya nak cakap, sebenarnya saya tak kerti buat kiler. Saya tak save buat kiler-kiler. Saya tak ingin pun teruskan salmon skin sebab payah. Tapi kun Tuhan kata, mu boleh bawa Hasmiza. Ramai orang nak bekerja. Maka Alhamdulillah, masuk demi sikit orang staff saya. Sebenarnya kita nak kurangkan staff, tapi dapat gayanya kena tambahkan staff untuk kilang pula. Kilang dia tak boleh sikit-sikit anak 40 orang. Tambahlah staff. Maka adalah kilang Cik B yang GMP, yang comel, yang baru, yang membekalkan mengilang salmon salted Cik B. So maksudnya rangkaian Datuk Sri Vida tu dah makin berkembang. Daripada Pamoga, lepas tu dah ada salmon sekarang ni, macam-macam lagi kan Datuk? Ada kosmetik lah, kuku putih still ada. Masih lagi ada, walaupun kurang dah promote tapi sebenarnya ada. Ada, tengok kalau jualan dia 20 ribu set tu walaupun tak promote sangat. Jadi macam mana Datuk uruskan kewangan tu Datuk? Saya lah accountantnya, saya lah finance-nya, saya lah budget-budgetnya. Jadi saya cuba kontrol tapi tak kontrol juga, terutama nak menyaping. Menyaping tu kadang-kadang banyak kali taubat tapi taubat tu tak jalan. Tapi memang saya betul-betul taubat lah, tak nak menyaping. Menyaping sebab saya serabut tengok barang saya banyak berdoa kat rumah tu. Dan saya cakap yang jujur ya, sampai saya berdoa macam mana saya nak clearkan barang-barang saya ni. Banyak sangat kakak. Takut kita ngelih dosa. Tapi asalkan memang kita berhasrat nak clearkan stok tu, walau kata bagilah free, bagilah saja. Kalau awak menghargainya. Masalahnya takut awak mengambil. Yalah, walaupun kata Datuk Sri Vida punya barang, tapi ada yang cantik, ada yang zamir-zamir saya masih tidak mampu nak beli hak mahal. Ada macam-macam campur macam tu. Jadi saya takut nak bagi free gitu. Mana kalau you beli, you tahu nilai ni, hak ni harga berapa, you nak beli harga berapa gitu. Tapi dah start dah bagi Datuk? Ada yang bagi. Tu, free love tu? Ada yang bagi, ada yang jual mahal tu jual lah. Tapi jual murah-murah lah. Beg ni pun nak free love apa dia nak. Siapa yang nak tu? Ambil lah free love lah, bagi murah-murah dah. Dah macam sesuai je dengan baju saya Datuk? Boleh nak free love, boleh. Sebabnya gini, bukan kita kata nak sombong. Takkan you nak tiap-tiap 11 kali nak pakai ni, you kena pakai
beli beg ni kena 2 kali 3 kali tunjuk dalam ni. Lepas tu dak dah lah, nak pakai lain pula. Dak apa mu beg besar ke gitu. Okey, saya dengar juga kan Datuk Sri Vida, Hmm. selain perniagaan kosmetik, kesihatan dan juga makanan, dah buka resort pula dekat Sabah. Sempurna. Macam mana boleh menceburi bidang tu pula? Sebenarnya tanpa sengaja. Saya pergi jalan-jalan, pergi bercuti. Malahan saya takut nak pergi ke Sempurna. Macam-macam dengan cerita. Tapi kalau ditakdirkan jodoh saya dengan pulau di Sempurna dan keindahan dan kecantikan dan heavennya di Sempurna, walau siapa menghalangnya, insya-Allah tidak degih kalau Tuhan kata kun ini Hasmiza untuk kebaikanmu, generasimu dengan orang yang kau nak bawakan kebaikan kepada mereka. Kalau cerita-cerita pasal sini memang episodnya dia banyak. Bila kita di resort nanti, saya akan jemput Nona pergi sebab ini adalah satu, saya akan tunjuk tempat lain dulu, lepas tu last baru pergi tempat saya. Baru you boleh bezakan. Kalau tidak, you tak boleh bezakan. Kena datang sendirilah kat situ Ya, tengok. nanti kita bawa you. Berapa unit tu semuanya, Datuk? Kita mulakan dengan 15 unit, 15 banglo. Dalam air. Atas air tu? Atas air. Dalam tempat tu dia ada paus, ikan paus tau. Tempat dalam dia. Tapi kita tempat cetek lah. Cetek pun tak cetek jugalah. Ada paus, ada pari dan ada sista, tapak Sulaiman. Boleh main-main tapi tak boleh pukul gambar. Allah comelnya. Oh, dah terbayang-bayang dah. Mungkin lepas habis ni saya bolehlah pergi sana juga, Datuk. Akan dijemput insya-Allah. InsyaAllah. Press conference memperkenalkan segala tu akan dijemput leh. Begitu kakak. Tadi Datuk cakap berjodoh dengan Sabah. Saya ingatkan ada jodoh dengan lelaki mana-mana. Tak ada. Okay, kita tahulah, saya tahu pengalaman hidup Datuk Sri Vida pernah gagal dalam rumah tangga kan. Jadi daripada situ, apa pengajaran yang Datuk dapat daripada kegagalan rumah tangga tu dan erti kebahagiaan sebenar bagi Datuk? Erti kebahagiaan pada saya yang sebenarnya bersama anak, bila kita mampu menyediakan apa yang mereka nak, bahagia tengok anak kita bahagia. Dan kalau kisah rumah tangga tu, kita melalui fasa-fasa suram, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin tak jadi. Itu sebenarnya bila kita laluinya, sedih, memang sedih kita lalui. Kadang-kadang kita fikir kenapa kita diuji begini. Tetapi ujian itu untuk menguatkan mental kita, menguatkan kita punya doa yang mana kita bila dia saat begitu jangan kau buat benda lain. Setengah tu bila dah kecewa, sedih dia buat benda-benda lain. Contohlah ada yang buat yang tidak elok ke berapa dah macam-macam lah. Tapi saya ni maknanya mendekatkan diri pada Yang Esa. Ialah jahil-jahil kita pun kita kena balik pada basic kita. Dan kita kena balik pada pencipta. Dan saya banyak muhasabah diri. Maknanya kalau saya ada lelaki, saya ada jatah, payah kakak nak geruk, nak kerja. Kita ni kerja tak cukup 7 hari seminggu kan. Nanti untuk lelaki pula macam mana? Dia nanti mengauk kekayaan kita, memberinya kepada yang tino lain. Contohlah. Sebab tidak ada masa nak layan untuk lelaki. Macam tu. Ginilah hakikat orang berniaga. Maka yang kahwin cerai tu nampaknya orang yang berniaga. Orang yang berniaga tu mungkin tak ada masa ataupun macam-macam lah. Dia akan jadi masalah apabila kita ada benda lain yang kita fokus, terutamanya perniagaan lah. Dia kena macam fokus dia tu sangat detail. Macam-macam kita kena buat. Improvise dan kita kena jadi different lah. Different than others lah. Kena produk kita kena lain. Diri kita. Dan sentiasa kena branding. Kalau tidak, you tak kenal saya. Tak ingat-ingat dah saya. Budak-budak baru beranak tu tak kenal dah sayanya. Tapi kita kena buat je lah macam-macam ikut trend. Dan ikut kemampuan kita. Walaupun tak mampu. Kalau you tengok saya video inside out. Saya buat kakak. Gigih kakak. Sebab saya kena buktikan kita boleh buat. Dan saya dah macam-macam buat. Benda yang tak buat lalu saya buat. Tapi saya make it happen. And berjaya. Alhamdulillah. Masa lalui episod kegagalan rumah tangga kan, Datuk ada tak mengurungkan diri, Datuk? Waduh lah kakak. Sedih bilanya jatuh lelaki pergi ada tina lain. Ambil kereta kita pergi main dengan tina lain. Curi pitih kita pergi belanja tina lain. Kau tak ada apa-apa, kita bagi segalanya. Tapi Yelah dia pergi dengan mudah. Alhamdulillah ceraikan aku. Maka cerai. Sekejap je lah. Lepas tu dah kembali bangkit dah.
Payah juga. Baiklah kita sengsara, kita jangan sebut jahat bagi kita. Baiklah kita lepaskanlah daripada kita macam kadang-kadang tu orang tu dia takut, dia malu. Kahwin kau dah cerai lagi, kau cerai lagi. Pendam. Ya. Nak mempertahankan, dia takut malu ke orang. Lepaskan. Let it go. Let it be. Biarkan. Jangan takut status janda. Janda pun mahal. Asalkan kita pandai membawa diri kita. Valuekan diri kita. Tapi saya ni suka-suka gini macam kata, macam tu je kau. Suka-suka. Dia tak nampak macam prestige. Kalau prestige ni, ini kena bagi side eye gitu. Baru nampak happening gitu-gitu. Yeah. Setengah orang lagu tu, saya ni tidak yoya-yoya. Yoya-yoya ni maksudnya happy go lucky. Jumpa dengan semua orang tu biasa. Tak ada kata nak bezakan lah kita siapa. Malahan saya tak rasa saya ni siapa-siapa pun. Saya rasa saya mother of 4 kids lah. Cik Ebi Kacak dan 2 arwah tu je. Tak ada kata orang kan kalau dengan saya kadang-kadang dia mau rasa jarak yang tinggi. Pada saya tidak lah. Tapi bila kita begitu, ramah hak cemburu, hak deki sahabat-sahabat, maka saya kecilkan circle saya. Sahabat kita depan lain, belakang lain. Ada juga macam-macam jenis sahabat. Maka saya tak tahu hak macam tu macam ni. Saya tarik handbrake. Saya dengan anak je lah. Dengan anak-anak, dengan staff saya. Untuk ketika ini. Dan saya doakan saya jumpa sahabat yang setia. Yang tak tikam belakang. Yang tak sihirkan kita. Minta dijauhkan tu Datuk. Minta jauhkan. Malahan dah berjaya melalui fasa-fasa disihirkan. Nak kita mati. Nak bisnes kita jatuh. Betul. Tapi kita lawan lah. Tapi kan Datuk, anak-anak tu dah makin besar. Kacak dengan Cik B dah makin besar dah Datuk. Alhamdulillah. Kadang-kadang tu tak rasa sunyi ke? Tak ada peneman. Seorang lelaki bergelar suami di sisi Datuk Sri Vida. Sebenarnya aktiviti saya padat. Memanglah hunger of love. I need a man beside me, next to me. Tengok mata. Tapi kita kena korbankan lah. Kalau kita nak sesuatu, mungkin kita kurang sesuatu, kita lebih sesuatu, kita kurang itu. So lagipun aktiviti malam saya ni tak serupa orang kakak. Di saat kakak tidur, mimpi indah. Apa saja, tapi saya ada aktiviti saya lah. Saya tidur lepas subuh. Aktiviti salah satunya dekat TikTok ke kan, media sosial buat asuka. Buat berlakon lah kakak. Jadi tidak siapa nak halang kita, tidak pusing orang tu makan, kau pergi mana, kau duduk di mana, tak ada. Kita, anak kita. Dan untuk masa depan kita, keluarga kita, staff-staff kita. Tapi saya ialah menggalas tanggungjawab sebagai orang kata bos kepada staff yang ramai majikan. sekarang, majikan yang saya nak mereka pun berjaya. Jangan kita niat kita sajalah. Saya nak apa yang saya nak, anak saya semoga dapat apa mereka nak, malahan mereka dapat dah di usia-usia muda mereka. Dan tapi saya tidak bagi mudah juga. Saya usaha dulu. Buatlah sesuatu supaya you nampak di sisi effort you dapat ini. Datuk Vida ada pengaruh besar dekat media sosial. Orang kenal. Mesej utama yang Datuk nak bagi dekat orang ramai. Sebab difahamkan Datuk tengah dalam rancangan nak sambung belajar. Benar. Boleh kongsikan Datuk? Okey, begini. Sebab saya kena ambil dari satu benda tu, macam satu bullet boleh bunuh 5 bird. Boleh tembak 5 burung satu bullet. Maksudnya dalam saya ni, saya banyak benda saya kena improvise lagi dalam perniagaan. Tidak tepu kakak. Makna menaja sudah, bola sudah, menyanyi sudah, berlakon sudah. Apa segala saya buat, saya buat. Transition sudah. Tapi saya kena pergi kepada satu level, saya nak ambil PhD. PhD bukan beli, PhD kena buat sendiri, belajar lah. Maksudnya, you kena ambil kursus, kena pergi belajar di universiti lah. Maka saya nak cepat. Ada short dia, tempat yang bukan short course. Master tu dia kena ambil 2 tahun. Tapi ada tempat yang offerkan course selama 7 bulan. 7 bulan hingga 8 bulan di Switzerland. Maka saya bukanlah kata sengaja nak pergi Switzerland. Maka kita akan pergi ke sana secara full time. Mungkin saya akan berulang 2 bulan sekali ke gitu. Berulang atau pergi balik gitu. Sebab saya pun nak siapkan resort dulu. Dan kena develop produk dulu. Yang mana saya akan ada keluar produk baru lepas ni. Pelancaran itu dulu dan saya pergi belajar. Maknanya kita di mana-mana pun boleh menaik goal lah ni. Buat aja konten, buat aja live di mana-mana pun boleh. Tapi
CCTV, kau nak tengok segalanya pun boleh. So tidak ada masalah lah saya rasa. Mm-mm. Cuma saya duk pusing gini je. Siapa nak jadi bibik aku kat sana? Siapa nak masak? Siapa driver? Begitu. Maka saya duk pusing-pusing tu, tapi kacak willing. Kacak willing nak Alhamdulillah. masak untuk mama, nak jaga mama ke apa. Dan kita ada buat pembantu jugalah. Lepas tu Okey. kita ada goals kita untuk bawakan produk ke luar negara lah, insya-Allah. Sebab saya sayang kepada benda yang kita dah buat ni. Mhm. Kita nak orang satu dunia menikmati. Kalau kehebatan Pamogah, yes, nikmatilah untuk kesihatan dan untuk orang kata kita sihat lah. Mm-mm. Okey. Macam makanan, enjoy nak makan F&B, salmon, dan untuk cantik, ke putih. So 3 ya, ingat. 3. Cantik, ke putih. Makan, salmon skin. Sihat, Pamogah. Gitu. Datuk akan pergi sambung belajar dekat Switzerland tu, Kacak akan ikut sama lah. Cik B macam mana? Cik B, tak tengok media sosial Cik B ke? Tak follow Cik B ke? Cik B belajar di Barcelona, Spain. Khusus yang saya buat untuk Cik B ni, custom. Customnya maksudnya, dia ada degree secara PJJ. Tapi dia kena merantau belajar kos itu 6 bulan di satu negara. Kemudian habis kos tu 6 bulan, dia pergi pula negara lain. Di benua-benua, bukan negara, di benua lain. Kenapa Cik B sampai ke Spain, Datuk? Saya hantar Cik B kat Spain ni sebab saya nak Cik B betul-betul berdikari. Orang tak kenal Cik B. Tak ada orang Melayu sangat. Gitu. Kalau tidak, Cik B! Cik B! Cik B! Cik B malu. Dia nanti dia tak boleh nak berkembang dia punya bakat tu. Jadi tempat orang tak kenal, Pak orang Melayu. Jadi dia kena banyak buat dia punya homework dia. Dia kena pergi sini sana, dia boleh bebas. Macam tu. Jadi itu pilihan yang saya rasa terbaik untuk Cik B. Custom education untuk Cik B. Okey, dia akan belajar di Barcelona mungkin 6 bulan. Lepas tu dia akan pergi US. Dekat mana? Dekat New York ke, dekat mana dia nak pergi. Dan saya pula pergi Switzerland. Kacak akan teman. So bukanlah kata kita nak bersuah duduk luar negara. Tapi goals untuk kita buka market baru. Tu mak dia sambung belajar, anak pun ikut semua. Ikut. Allah. Dah duduk rumah seorang nak gapo. Jadi gilah saya tempat yang saya rasa sesuai boleh cari diaturkan potensi baru. Benar sekali. Jadi Datuk menerima anugerah Nona Superwoman Award. Macam mana pemberian anugerah ni dapat Datuk beri inspirasi lagi dekat lebih ramai wanita? Ini adalah rezeki dan saya rasa anugerah ini sangat bermakna kepada saya dalam karier saya sebagai selebpreneur. Selebpreneur. Selebriti. You all tahu tak saya ni artis? Yelah, ada nyanyi Datuk. Ya, penyanyi. Nombor 1 kakak tengoklah muzik video saya. Okey. Dalam bisnes, alhamdulillah. Tuhan bagi rezeki. Sebab di belakang kita ni banyak tanggungjawab lagi. Dan saya rasa berbesar hati dan rasa macam tak percaya. Aku dapat anugerah ini. Satu penghargaan dan satu amanah untuk saya jadi contoh yang baik lagi kepada mereka-mereka yang nak berjaya, mereka yang nak belajar berniaga atau mereka nak sesuatu benda yang mungkin boleh ambil positif daripada apa yang saya buat. Kelainan-kelainan tu kena belajarlah kakak. Kita ni dalam berniaga tak boleh benda yang sama. Kita kena bagi benda yang lain daripada yang lain. Macam tu. So, kena sentiasa berkarya lah. Okay, last Datuk. Sebelum kita mengakhiri kita punya podcast ni, boleh bagi kata-kata inspirasi, motivasi untuk orang ramai kat luar tu. Okey, kepada mereka-mereka di luar sana, kalau tanya saya tu macam mana nak kaya. Nak kaya kakak, niat satu dulu. Jangan kaya dunia, minta kaya akhirat. Minta yang akhirat dulu, Tuhan akan bagi dunia ni sebagai free je. Tapi you kena bekerja untuk yang akhirat tu dulu. Tapi kalau saya cakap macam ni, saya mungkin tidak layak nak cakap. Sebab saya bukan ustazah ke, saya ni siapa untuk bahagian-bahagian keagamaan macam gini tak. Tapi you ambil dah. Tapi you kena ambil apa yang saya cakap. Maknanya macam mana nak banyak. Kalau saya lah dia. Kita setiap kali nak solat waktu, solat taubat dulu. Solat taubat 10 kali sehari taubat. Lepas tu, minta hajat kita setiap waktu. Bukan kata malam. Bukan kata malam. Macam lepas isyak ke baru kita nak solat. Minta hajat-hajat kita. Malahan malam-malam kena rajinlah bangun kakak. Tahajud. Tahajud tak boleh pendek-pendek. Kena panjang, kena lapar. Macam tu. Jadi saya bukan nak royak
membanggakan diri, saya pun kadang-kadang terkucil tak bangun tahajud juga. Tapi cubalah Mesti. kita buat, try. Ada perubahan. Kalau kita dah nak mencuba pun, buat belum, nak mencuba nak buat pun dah ada perubahan Tuhan bagi. InsyaAllah. Maksudnya Datuk, kita kena kejar akhirat. Bila kita kejar akhirat, dunia akan ikut kita. Benar sekali. Subhanallah. Itulah dia. Mengakhiri kita punya podcast bersama Datuk Sri Vida, penerima anugerah Nona Superwoman Award 2024. Oh Tuhan, berikanlah diriku kekuatan menempuhi ujian dan rintangan yang mendatang. Ku ikhlaskan